Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sejahtera kepada anda semua. Tidak kiralah di mana saja anda berada. Oh, cakap utara terus. Sebab tak kira di mana saja anda berada. Kiranya dekat utara tu, dekat Perlis ke, kat Kedah ke, Pulau Pinang ke, dekat mana-mana sajalah kan. Terima kasih kepada hampa semua, anda semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Alhamdulillah hari ini saya tidak kesorangan. Saya ditemani, tadi dah nampak kan. Saya ditemani oleh Sofiano Solihatun. Ya, saya. Terima kasih Fazli. Pastinya kami harapkan agar anda semua sihat walafiat walaupun keadaan cuaca agak mengelirukan ya. Dua tiga hari ini memang hujan lebat dengan ribut sebagainya. Kami berharap agar anda kuat dan keadaan yang baik sahaja, tenang kerana kita akan menyampaikan segala informasi yang terkini. Pastinya hari ini topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan tanggungjawab kita dalam menjaga alam sekitar. Tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar. Sebab kita perhatikan sekarang ini waktu PKP tempoh hari kita perhatikan sungai kita. Kalau kita pergi ke lautan dan sebagainya, kita lihat wow, memang tiada pencemaran langsung lah. Sebab bot semua tidak dibenarkan ke laut, jadi tiada pencemaran sungai dan sebagainya. Tetapi kita lihat sekarang ini di visual bersempena dengan untuk kita menjaga alam sekitar ini, bersempena dengan Hari Penjagaan Alam Sekitar ni, marilah sama-sama untuk kita memupuk semangat untuk kita cinta ke alam sekitar. Cinta ke alam sekitar ni bukan sahaja kita pergi ke sungai untuk menjaga alam sekitar. Macam contohnya kadang-kadang ada orang kalau di sungai tu mereka nak cari tong sampah tak jumpa kan. Jadi kadang mereka tu lebih kepada buang sampah tu dekat sungai, dekat lautan. Mereka ni mengambil cara yang mudah. Itu tak sesuai lah sebenarnya. Sebenarnya kita lupa tak, kebersihan kita ni, cara kita membuang sampah ni, ini sangat-sangat mencerminkan kepribadian kita ataupun tanggungjawab kita dan juga nilai kita sebenarnya. Bayangkan kalau kita bagi contoh, pelitup muka sekarang ni kita sebenarnya campak ke lantai. Saya pernah tengok saya berlari ni, jogging ni, tong sampah tu kat depan saya, tapi walaupun saya tengok kat situ, sampah dia bukan kat dalam, sampah dia kat tepi, kat atas dan ke mana-mana sahaja. Itu menunjukkan kita sebenarnya tidak sama ada kita pilih untuk tidak cakna, kita pilih untuk tidak menjaga. Sedangkan kalau kita bawa kereta pun kadang kita nampak lampin bayi terpakai di jalan raya dan sebagainya. Jadi itu menjadi persoalan, apakah sebenarnya kita ni sebagai rakyat Malaysia, adakah kita bertanggungjawab, kita mempunyai disiplin atau tidak? Kerana kita rasa macam buang sampah ni macam alah, tak apalah orang tak nampak, betul tak? Betul, itulah dia. Kita sekarang ni berada dalam fasa COVID-19 ini. Latihan kendiri itu harus kita jaga. Tetapi latihan kendiri untuk kita menjaga alam sekitar itu sebenarnya telah pun dipupuk saban tahun, banyak tahun dah sebenarnya kan, untuk kita bagi tahu kepada anda semua supaya jangan buang sampah dan sebagainya. Sebab kita harus menjaga alam sekitar ni ianya untuk ekosistem kita. Sebab kalau boleh kita nak keadaan alam sekitar kita ni, contohnya ada kat Malaysia ni kita nak green zone. Green zone ya? Zon hijau dan sebagainya. Kalau boleh itu kita tak naklah menghirup udara yang tidak segar, pembakaran terbuka dan sebagainya. Kalau boleh kita nak bangun tu, kita hirup udara yang segar, aman, damai. Dan kita perhatikan negara kita Malaysia ni, kalau ikutkan rankingnya, belum lagi berada pada fasa yang membimbangkan lah. Masih lagi berada dalam kawalan lah. Pasti kita belum dalam tahap yang memuaskan juga. Okey, kita meninjau antara angka-angka COVID-19 setakat semalam. Disebutkan juga daripada KKM dalam wawancaranya, jangkitan baru COVID-19 dalam negara naik ke 82 kes baru, 10 kes import dan 72 kes tempatan, di mana 60 kes membabitkan warga negara dan 12 lagi bukan warga negara. Kita melihat 60 kes sangat tinggi di Sabah daripada kluster Benteng Lahad Datu, kluster Pulau, kluster Selamat dan juga kluster Bangau. Ini antara yang kita pernah wawarkan. Kluster-kluster ini pastinya akan naik daripada masa ke semasa dan tolonglah kami melihat angka-angka ini, jangan kita rasa bosan pula kerana ini menunjukkan kita perlu lebih berwaspada dan tidak melupakan SOP kita semuanya. Betul, SOP harus dijaga dan kita tahu bahawa di Sabah dan juga di Kedah sekarang ini pelbagai kes telah pun dicatatkan dan di Sabah saja semalam pun mencatatkan ada kluster baru yang dinamakan sebagai kluster Bangau yang dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Sempurna dan berdapati sebanyak 5 kes telah pun dikesan positif di sana. Dan ianya merupakan kluster yang ketujuh selepas kluster yang telah pun dikesan adalah kluster di Tongot, kluster Benteng LD, kluster Selamat, kluster Pulau, kluster Bakau dan juga kluster Laut. Dan di Kedah juga mempunyai 10 kes daripada 2 kluster sungai dan lagi satu di kawasan PKPD secara pentadbiran di Kota Star. Semoga anda berwaspada sentiasa, jangan kita leka kerana kelekaan kita itulah akan menjadikan kebolehjangkitan lebih tinggi. Baik, bersentuh semula berkenaan dengan
attitude kita, cara kita membuang sampah, menjaga alam sekitar kan. Kita melihat dalam mungkin skala yang kecil, kita tanggungjawab kita juga, tetapi antara industri besar juga memain peranan. Semalam sahaja telah pun dilaporkan terdapatnya salah satu kawasan yang mempunyai kewujudan tempat pembuangan sampah secara haram di Bandar Seri Coalfields, Kuala Selangor. Semalam saja dilaporkan, dan ini bukan kes yang pertama. Tanah lapang itu dieksploitasikan untuk dijadikan, orang kata, tempat penjanaan wang haram. Jadi kita melihat mungkin sedikit sebanyak perlukan lebih banyak lagi mereka yang perlu memperkuatkan daripada segi penguatkuasaan itu, daripada segi industri besar, sehinggalah ke kita yang sewenang-wenangnya lupa kita mempunyai tanggungjawab menjaga kebersihan negara kita. Ya, betul. Ya. Kalau kita lihat juga dari segi pembuangan toksik di dalam sungai dan sebagainya, kita lihat bahawa perkara ini bukannya perkara yang baru dan berikutan daripada peristiwa yang berlaku tempoh hari disebabkan keadaan yang mana orang-orang di Selangor, penduduk di Selangor yang terjejas akibat tiada bekalan air. Jadi difahamkan antara mereka yang menyumbang kepada keadaan tersebut telah pun ditahan dan mereka telah pun dikenal pasti, dan suat siasat telah pun dijalankan, dan memang benarlah sebenarnya mereka ini membuang sisa toksik sebenarnya di sungai berhadapan ataupun berdekatan dengan kilangnya, dan kita harapkan bahawa perkara ini tidak harus diulangi lagi lah. Jangan kita lupa setiap perlakuan kita itu mempunyai implikasi sama ada diri sendiri ataupun negara. Kita teruskan dengan perkongsian di akhbar utama. Saya berikan dulu di New Straits Times. Ini juga berkenaan dengan perkembangan kita, alam sekitar kita di Malaysia, di halaman yang ke-27. Saya selak dulu ya. Baik. Dikatakan di sini pastinya menjadi salah satu usaha yang berterusan sekian lamanya. Low carbon transition, green recovery vital for economies. Government need to work closely with the private sector to accelerate the green transition. Achieving our climate ambitions is more imperative now than ever as the coronavirus has broken its devastating impact on our lives and livelihoods amidst its horror and tragedies. The pandemic again reminds us that the impact humanity has on the environment. So in Asia, Malaysia has been heading towards its path towards low carbon future through a number of policies and strategic plans. Dikatakan di sini, baik, mencapai pemulihan ke arah negara yang lebih hijau ini pasti memerlukan lebih banyak lagi usaha kita, kerana kalau kita tahu negara kita lebih bersih, lebih hijau, lebih naik juga daripada cara untuk kita melestarikan ekonomi negara kita. Jadi jangan kita lupa sebenarnya, walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, ramai yang terjejas, tapi ini pastinya tidak boleh menjadi salah satu alasan untuk kita lupa kita mempunyai tanggungjawab untuk mencantikkan, membersihkan negara kita, kerana ia sedikit sebanyak juga pastinya berkait rapat dengan pemulihan ekonomi kita yang pastinya perlu diperkukuhkan lagi. Kita melihat impak setelah sekian lama, sejak Mac sehingga sekarang, ramai yang terjejas. Kami harap agar ini juga antara salah satu transisi yang boleh dilihat oleh kerajaan juga untuk bekerja dengan sektor swasta supaya memperbaiki kebersihan negara kita. Halaman ke-27 NST. Jadi sama-sama lah kita ada sifat tanggungjawab sebenarnya untuk kita terus menjaga alam sekitar, untuk kita menghijaukan keindahan alam sekitar kita, menghijaukannya. Sama macam baju Sofia. Okey, daripada perkembangan NST, di berita harian di muka depannya, di muka surat 2 PM Gersa PBB pastikan vaksin COVID-19 dapat digunakan semua negara terkesan, dan berita besar dekat sini, pilihan raya negeri Sabah, polis pantau individu dua kerakyatan, tetapi yang menjadi pilihan penerbit terus saja di muka surat 8. Ini amalan yang harus dilakukan oleh semua penduduk pendaftar yang mana mereka akan mengundi pada hari Sabtu nanti pada 26 September. Prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 sepanjang kempen PRN Sabah adalah pendekatan terbaik bagi memastikan rakyat negeri Sabah dijauhi daripada virus berkenaan. Semua pihak termasuk petugas parti dan calon yang bertanding pada pilihan raya itu bersetuju pemantauan SOP sangat penting dan peringatan berterusan wajar diberikan supaya tiada yang lupa dan juga lalai. Menarik untuk saya kongsikan juga di muka surat 8 ni, ini kita tahu bahawa kalau kita nak mengundi, kebiasaannya kita bawa kad pengenalan dan sebagainya, tetapi kita ni berada dalam norma baharu. Apabila anda ingin keluar mengundi, pastikan anda memakai pelitup muka ketika anda keluar mengundi. Selepas itu, kalau anda dah tiba di pusat mengundi, saringan suhu akan dibuat. Anda kena sanitasi tangan anda dengan cecair pembasmi kuman, dan apabila anda berada di dalam pusat saluran mengundi, pakai pelitup muka, sanitasi tangan, kekalkan jarak fizikal, dan juga maksimum 400 pengundi dalam satu saluran. Nah, ini dia yang kami telah pun tekankan kepada anda semua yang mungkin bakal untuk mengundi pada 26 September nanti, hari Sabtu nanti. Pastikan anda memakai pelitup muka, sanitasi tangan dan sebagainya. Dan peringatan juga, kalau misalnya kata dah keluar mengundi tu,
ya. Sebelum keluar mengundi itu pastikan anda rekodkan kehadiran menggunakan aplikasi MySejahtera secara manual. Itu untuk kita kesanlah, takutlah ya. Ketika kita keluar mengundi itu ada yang positif sebab kadang-kadang kita ni tak ada simptom, Sofia, kan? Betul. Kita rasa macam sihat dan sebagainya, tetapi 2-3 hari selepas itu mungkin kita ada simptom. Jadi daripada MySejahtera itu kita dapat kenal pastilah andai kata kalau kita ni terkena jangkitan COVID-19 ini. Jadi peringatan sekali lagi untuk anda semua semalam 22 September semalam telah pun dijalankan sebagai penggunaan awal untuk anggota polis dan juga anggota tentera. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan 26 September nanti untuk anda yang akan mengundi PRN Sabah, jangan lupa. Jadi di kesempatan ini juga saya nak beritahu, dalam kita dah bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ini, kita nak mendoakan agar rakyat jelata, rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang sekarang ini telah pun ataupun sedang menerima rawatan di Institut Jantung Negara. Betul. Jadi kami di Malaysia hari ini dan juga semua rakyat Malaysia mendoakan agar kesihatan baginda dipermudahkan, insya-Allah. Amin. Ya, semoga baginda dikurniakan kesembuhan yang paling pantas. Insya-Allah. Baik, kita juga akan meninjau di akhbar utusan Malaysia. Ya. Baik, pastinya anda boleh lihat di kaca TV anda sekarang. Kami boleh kongsikan bersama anda. Ini berkenaan dengan operasi Pulau Peranggenan Terengganu sehingga ke akhir Oktober. Okey, dan kita lihat sini operasi Pulau Peranggenan di Terengganu. Kita tahu bahawa kalau kita nak bercuti ke pulau-pulau, kita berada dalam fasa peralihan monsun. Kalau kita nak pergi ke pulau sebagainya, kita tahu bahawa bulan Oktober kebanyakan pulau-pulau telah pun ditutup disebabkan mungkin berlaku peralihan monsun. Jadi kita tak naklah berlakunya terkujur dan sebagainya. Pastinya lazimnya operasi ditutup semula pertengahan Oktober, tapi tahun ini rata-rata pengusaha dan juga pengendali pelancongan mungkin meneruskan operasi tersebut sehingga ke akhir bulan depan. Dan pastinya dikatakan juga seorang pengendali pakej, kebanyakan pengusaha di Pulau Peranggenan itu masih meneruskan operasi seperti biasa. Dan hanya ditutup tempahan pakej bermula November. Dan dikatakan juga perkhidmatan lain seperti penginapan di chalet dan pakej harian ke pulau, operasi juga masih berjalan dengan biasa. Jadi ini menjadi salah satu peringatan walaupun kita dalam keadaan yang dalam cuaca tidak menentu. Pastinya pengusaha dan semua yang berada di sana telah pun menjalankan segala keperluan persediaan. Jadi harap agar yang akan ke sana juga melakukan persediaan sendiri. Kalau boleh kita meninjau semula keadaan informasi di map Malaysia di laman sesawangnya untuk mendapatkan segala perincian terkini berkenaan dengan perubahan cuaca kita. Itulah tu kan, kita sebenarnya banyak yang kita nak kongsikan. Tapi kita ni berbalik semula lah kepada attitude kita, cara kita melihat tanggungjawab kita tu kan, sebenarnya berkenaan dengan kebersihan alam sekitar ni, Fazli. Betul, semuanya berbalik kepada kita lah berkaitan dengan alam sekitar ni. Dan bercerita berkenaan dengan alam sekitar, dan insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan dua orang rakan kita. Edi Iskandar dan juga Hanif sebenarnya berada di Kuala Lumpur. Berkaitan dengan Sungai Bonus tu, kita tahu bahawa 2 minggu ataupun minggu yang sudah sebenarnya kita dikejutkan dengan keadaan banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur, dan disebabkan itu ada banjir di sebahagian besar di kawasan Kuala Lumpur. Dan apabila di soal selidik, apabila kita melakukan penyiasatan, didapati sistem peparitan yang ada di ibu kota itu mengalami sedikit masalah. Dan sistem peparitan itu mengalami masalah disebabkan kita tahu bahawa sekarang ini dekat Kuala Lumpur pembangunan memang semakin rancak lah, pembangunan tinggi dan sebagainya. Dan di kesempatan ini juga kita nak bagi tahu kepada anda semua yang berada ataupun anda merupakan yang bekerja di sektor pembinaan itu, supaya itu tanggungjawab jugalah. Kalau kita bukan saja kita ni yang mana buang sampah sebagainya, sistem peparitan tu harus dijaga. Yang mana kita tahu yang nak buat pembinaan besar-besar, tinggi-tinggi bangunan tu kan, mereka punya sisa buangan tu kan besar-besar kan. Jadi kalau boleh tu kita perhatikan di manakah sistem peparitan yang betul, saluran yang betul, supaya apa? Supaya kalau berlakunya kebocoran, bukan kebocoran tetapi sumbat limpahan di kawasan berkenaan, bukan saja ianya menjejaskan kawasan di sekitar pembinaan, tetapi seluruh Kuala Lumpur. Itu kita risaukan. Pengusaha di kawasan tersebut juga perlu diperlihatkan cara mereka menjalankan perniagaan mereka, kerana dilaporkan juga ada antara mereka yang secara sendiri, secara haramnya menyentuh sistem pepaipan. Jadi itulah antara sebab yang dikenal pasti mengapa terjadi tragedi hari itu. Dan kalau anda ingin tahulah Sungai Bunus ini adalah sungai antara 11 anak sungai kecil yang mengalir di seluruh ibu negara kita, dan sepanjang
kilometer panjangnya. Dan kalau anda nak tahu, dia mula dari Wangsa Maju, dari beberapa kawasan sehinggalah sampai ke Ibu Negara dan juga melalui antara kawasan-kawasan ikonik di negara kita. Kita macam ni lah, kalau kita nak mengetahui cara untuk menyayangi negara kita, alam sekitar kita, kita kena tahu macam anak sungai dari mana. Mungkin kita lebih menghargai sekiranya kita tahu sungai itu dah lama dengan kita. Kita je yang mengkotorkan sungai tersebut. Ya, kita yang sebenarnya yang mencerminkan keadaan alam sekitar di kawasan kita ni. Sebenarnya kita kalau mana kita nak keadaan environment, suasana yang aman dan juga sejuk, kalau boleh itu kita membuat proses penanaman pokok-pokok, tanaman hijau dan sebagainya. Kalau kita berada di persekitaran rumah kita, kalau andai kata kita ni berada di ada kawasan lah, rumah tepi dan sebagainya, kalau boleh itu kita melakukan tanaman, dalam masa sama juga ianya boleh mencantikkan pemandangan. Dan juga menyejukkan kawasan halaman rumah kita lah. Ya, awak ajar saya macam nak tanam, okey? Boleh. Kita nak berhubung dengan salah seorang pelajar ini di Bangi, Selangor. Yang pastinya terkesan dengan badai ribut di Bangi kemarin semalam. Bersama dengan Nur Alia Karina Muhammad Sofi. Assalamualaikum, selamat pagi Alia. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Baik. Okey. Alia mungkin boleh kongsikan momen ataupun detik ketika semalam difahamkan Alia kali pertama merasai pengalaman dilanda badai ribut sebegitu rupa. Mungkin Alia boleh kongsikan bagaimana perasaannya waktu ketika itu. Perasaan ketika itu sangat takut. Ya. Tak pernah lalui. Kejadian berlaku sekitar 4 petang. Ketika itu saya baru selesai sesi kuliah. Okey. Namun saya tidak dapat balik ke asrama kerana hujan yang sangat lebat. Okey. Jadi apa yang Alia nampak tu sebenarnya semasa ribut tu? Dia lebat macam mana tu? Tu sampah berterbangan dengan zin di perterbangan. Sebab bersiap angin kencang kan? Ya. Jadi difahamkan Alia, ini merupakan kali pertama berlaku di depan mata Alia sendiri? Ya. Kali pertama. Okay. Kalau sebelum ni, kalau berlakunya hujan-hujan, tak adalah sebegini lebat dan juga ribut petih dan sebagainya, Alia? Ya. Sebelum ni just biasa-biasa. Kali ni memang sangat takut. Ya, memang takutlah ya kan. Jadi macam mana keadaan asrama semua ditenggelami tak? Ya. Ada yang tingkap pecah, tingkap tercabut. Apa yang sangat baik. Apabila berlaku situasi cemas, panik ni, saya rasa, saya percayalah ini kali pertama berlaku, perasaan panik itu ada dalam kalangan pelajar-pelajar tu. Apa yang Alia lakukan, tindakan yang Alia lakukan, Alia dan juga rakan-rakan Alia di sana? Apabila keadaan di sana tu, ribut petih dengan berterbangan dan sebagainya tu? Staff-staff dekat sini suruh kita orang berteduh, duduk dalam bilik masing-masing. Jangan panik lah. Duduk je dengan kawan-kawan. Kalau keluar nanti apa-apa jadi kan susah. Jadi pihak sekolah, pihak asrama semua ada bagi apa-apa macam pesanan tak? Cara untuk penjagaan kita, persiapan dan sebagainya, ada tak dikongsikan Alia? Ada orang pesan dengan musim macam ni jangan selalu keluar sebab dalam kawasan kita orang pun pokok tumbang. Okey. Kalau kita lihat kalau misalnya kata kalau kita ni yang tahu cakna tentang keadaan ramalan cuaca, kadang-kadang mereka ni melihat ramalan keadaan cuaca di tempat kita kan. Jadi Alia, bagaimana Alia? Alia adakah sentiasa melihat perkembangan cuaca di tempat Alia sendiri? Sentiasa melihat di sosial media. Banyak yang post-post pasal silat semua kan. Dari situlah dapat tahu. Itu persiapan Alia lah. Sekurang-kurangnya tahulah nak buat macam mana kan nanti perubahan cuaca. Terima kasih ucapkan Alia. Kita doakan agar cuaca hari ini baik-baik saja di sana. InsyaAllah. Elok-elok ya Alia. Jaga diri dan kawan-kawan.
Okey. Itu dia. Nur Alia Khairina Muhammad Sofi, salah seorang pelajar di Bangi. Semalam kalau kita perhatikan, ramai juga di antara pengguna-pengguna laman sosial, contohnya Facebook, membuat naik video dan juga gambar-gambar ketika cuaca buruklah berlaku di tempat mereka. Apa yang saya lihat semalam di Putrajaya, ada hujan batu. Hujan batu pun ada juga semalam di Bangi dengan keadaan sampah sarap berterbangan, pokok tumbang dan sebagainya. Dan kita harapkan bahawa situasi ini tidak akan berlaku lagi pada hari ini. Dan kita harus lihat juga ramalan daripada Malaysia untuk kita mengetahui cuaca bagaimana, hujan dan sebagainya. Awak menunggang basikal dalam hujan juga semalam ya? Semalam, malam semalam. Tersangkut. Okay. Baik, kita akan teruskan dengan salah satu wawara bagi anda semua. Wawarkan mencuba sesuatu yang baru pastinya boleh membina keyakinan diri. Maggie dengan kerjasama Google telah melancarkan program Mentor Wanita Cukup Berani yang pertamanya merangkumi bengkel online secara percuma yang akan bermula pada 20 sehingga 22 Oktober khususnya untuk wanita seluruh Malaysia supaya mereka atau kita semua dapat meningkatkan kemahiran kita. Dan seterusnya 3 peserta bengkel terpilih akan berpeluang untuk menerima bimbingan peribadi daripada 3 usahawan yang berjaya. Untuk informasi yang lanjutnya anda boleh layari www.maggie.com.my/takkenal-tak-cinta untuk pendaftaran bengkel online secara maklumat lanjut mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani. Panjang ni. Yalah. Jadi kepada anda semua yang mungkin terkesan disebabkan COVID-19 ini, ada yang kena buang kerja, ada yang kena potong gaji dan sebagainya. Jadikan ini sebagai salah satu daripada sumber untuk anda menjadi pendapatan semula lah. InsyaAllah. Platform percuma ni hanya untuk anda. Jangan lepas peluang ini. Kita akan berehat seketika ya Fazli. Ya, kembali ini kita bersama dengan rakan-rakan tugas kita teruskan menonton Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bertemankan saya Fazli dan juga Sofia. Baik, anda semua yang baru saja bersama kita hari ini, kita membincangkan berkenaan cara kita dan tanggungjawab kita semua sebagai satu unit untuk memelihara alam sekitar kita. Dan kita akan meninjau bingkisan ini dimana melihat antara perkongsian orang ramai, mereka yang terkesan hari itu berkenaan dengan perubahan cuaca ataupun dengan banjir kilat di ibu negara kita. Mari kita saksikan. Okey, jadi kita terus saja. Baik. Kita sebenarnya nak bersama dengan individu ni, dah ada dah sekarang ni di visual. Jadi kita bersama dengan Rudy Irwan Sukaimi, Pengarah Pusat Pelancongan Malaysia Matic. Assalamualaikum Cik Rudy. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi mungkin ada di antara kita ni yang baru melihat Malaysia hari ini macam tertanya-tanya, kenapa kita hubungi Rudy ni kan? Okey, baik. Ini nak cerita sikitlah. Rudy ni sebenarnya, seorang insan yang saya rasa berhati mulia lah. Tak boleh lihat sampah ya, Rudy? Boleh, sakit mata. Sakit mata. Jadi Rudy ni berbasikal dan apabila melihat sampah di depan mata, sanggup tu turun basikal dan juga mengutip sampah-sampah sarap tu yang berada di sekitarnya. Jadi mungkin Rudy boleh kongsikan pada permulaannya kenapa agaknya pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar kita ni, Rudy. Okey, bagi saya rimaslah dah sakit mata bila tengok terlalu banyak sampah, terutama sekali pelitup muka yang separlah di sekitar jalan raya, tepi kedai makan dan sebagainya. Jadi ini bukan saja memudaratkan orang ramai, tapi juga mendatangkan imej yang buruklah kepada negara. Bagi Encik Rudy sendiri kan, melihat situasi kita tahun ke tahun masih melalui keadaan yang sama, kita masih melihat keadaan ibu negara yang agak kotor dengan perubahan cuaca dan juga banjir kilat sebagainya. Apa perasaan Rudy melihat walaupun dah banyak inisiatif dilakukan, namun kita masih berdepan dengan situasi dan masalah yang sama, Encik Rudy? Saya rasa ini balik pada sikap kita lah. Attitude setengah individu yang masih lagi tidak kisah dengan alam sekitar kerana saya rasa mereka berfikir tak apalah kalau buang ada orang yang akan kutip. Jadi dia tidak memikirkan kesan sampingan pada perbuatan tersebut. Jadi itu adalah perkara yang perlu kita tangani dululah dari segi sikap, mentaliti setengah orang lah.
Rudy, boleh tak kongsikan bersama dengan kami? Difahamkan Rudy berbasikal bermula 31 Ogos tempoh hari. Yes. Rudy difahamkan mencari face mask yang mana orang duk buang tidak dibuang dengan tempat yang betul lah, dengan cara yang betul. Rudy boleh kongsikan macam mana timbulnya idea tu? Okey, pada 31 Ogos 2020, saya terfikir nak buat sesuatu lah untuk semangat kecil saya lah kepada negara kan pada itu, dan saya memutuskan untuk berbasikal dari Sentul. Saya pusing ke sekitar Kuala Lumpur dan mengutiplah face mask atau pelitup muka yang saya nampak di tepi jalan. Baik. Jadi lebih kurang dalam 3 jam macam tu, banyak jugalah pelitup muka yang dapat saya kutip sepanjang aktiviti berbasikal. Semasa Cik Rudy melakukan semua tu kan, masa yelah kat tempat awam sebagainya, bila orang lain tengok Cik Rudy buat macam tu, dia ada turut serta tak macam mungkin muka bersalah, lepas tu dia macam ikut sekali, tolong angkat sampah, ada tak nampak perubahan attitude kat situ Cik Rudy? Ke dia buat tak nampak je? Pada hari tersebut tak adalah. Mungkin dia pun macam pelik kan, kenapa dia ni kutip ke. Saya tak ambil kisahlah tu, saya terus dengan tindakan tersebut lah. Jadi kita tahu bahawa Cik Rudy merupakan pengarah Pusat Pelancongan Malaysia Matic. Kita tahu bahawa COVID-19 ni dalam sektor pelancongan sendiri banyak yang terkesan ya. Cik Rudy, di kesempatan ini mungkin Cik Rudy boleh kongsikan bagaimana Cik Rudy melihat perspektif pelancongan kita berada dalam fasa PKPP sekarang ini, Cik Rudy. Okey, COVID-19 ni sangat memberi kesan kepada sektor pelancongan. Jadi kita pada masa ini kita dalam rangka pelbagai program untuk merancangkan pelancongan domestik, untuk membantu pemain industri untuk bangkit semula lah daripada wabak COVID-19 ini. Jadi pelbagai inisiatif dijalankan oleh pihak MOSEC dan juga jabatan yang industri di bawahnya untuk kita sama-sama merancangkan kembali pelancongan domestik dan juga membantu sektor pelancongan dan juga kebudayaan. Dan saya pasti setiap pemain industri akan bangkit semula lah daripada pandemik ini. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada Encik Rudy Iwan meluangkan masa dan juga menjadi inspirasi kepada semua. Semoga ramai lagi rakyat Malaysia melihat sambil beriadah tu, kita sebenarnya boleh melakukan kebaikan juga, membersihkan alam sekitar kita. Terima kasih Encik Rudy Irwan Sukaimi, pengarah Pusat Pelancongan Malaysia Matic meluangkan masa bersama kita. Terima kasih Encik Rudy. Terima kasih. Ya, saya rasa ianya merupakan salah satu daripada contoh yang boleh kita ambil. Walaupun kita ni melakukan perkara tersebut dalam skala yang kecil, tetapi sumbangan yang diberikan tu sungguh bermakna, bukan saja untuk mereka yang berada di kawasan berdekatan, tetapi sumbangannya adalah untuk kebersihan negara tu. Betul. Kan, bila seorang tu buat, insya-Allah semua orang buat, satu Malaysia buat. Bayangkan betapa bersihnya Malaysia. Itu reaksi berangkat. Berangkat, kita ingat kan? Orang tak nampak sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita memerlukan sesuatu walaupun kecil tu, mungkin ramai lagi akan ikut kita. Itu yang kita inginkan. Baik, kita akan melihat bingkisan yang seterusnya. Ini berkenaan dengan sedikit sebanyak sejarah Hari Pembersihan Sedunia. Mari kita saksikan. Ya. World Clean Up Day atau Hari Pembersihan Dunia bermula di negara Estonia sejak tahun 2008. Idea yang pada awalnya hanya melibatkan penyertaan 50,000 rakyat negara itu mula menjadi inspirasi dan ikutan masyarakat seluruh dunia. Dengan formula satu negara satu hari, aktiviti ini kini berkembang menjadi gerakan global dengan pembabit sebanyak 180 negara serta anggaran 21 juta sukarelawan. (19 September lalu, Hari Pembersihan Sedunia juga disambut di Malaysia. Aktiviti pembersihan disertai 4,722 sukarelawan melibatkan 183 kawasan di seluruh negeri termasuk kawasan bandar, sungai dan pantai.
kempen cabaran My 10 Minute Clean Up Challenge juga diwujudkan bagi menyeru rakyat Malaysia meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit dalam sehari untuk membersihkan alam sekitar. Hebatkan inisiatif ni. Bayangkan 10 minit sahaja diluangkan oleh satu orang. Berapa banyak sampah boleh kita kutip satu Malaysia ni. Itu ada cerita pasal sampah. Sedikit perkongsian. Ini berlaku pada tahun 2019. Sebanyak 34,000 kilogram sisa pepejal telah berjaya dikumpulkan. Dengan pelibatan lebih 10,000 sukarelawan di 90 lokasi seluruh Malaysia. Itu pada tahun lepas, 2019 kan. Pada tahun ini, insyaAllah kita akan dengarkan berapa banyak agaknya kilogram yang berjaya kita angkat ataupun kita kutip. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, Hari Pembersihan Sedunia 2020, kita bersama dengan Muhammad Faisal Abdul Rani, pengarah program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Terima kasih luangkan masa. Sama-sama. Okey, kita nak mulakan sedikit sebanyaklah. Hari Pembersihan Sedunia 2020. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ataupun mewakili negara kita berturut serta dalam program ini? Tahun ni kita tak ramai daripada semua kawasan yang kita dapat data, cuma dalam 4,722 peserta sajalah. Kita masih ada lagi dalam a few kawasan yang ditangguhkan, macam di Selangor kita terpaksa tangguhkan pembersihan pantai disebabkan mungkin 19 bulan tu dia tide tinggi, so takut banjir. So kita tundakan kepada minggu depan. Dan juga ada juga di bawah pengelolaan SW Corp, mana lagi kita data tu tak masuk lagi lah. So apa yang data kita ada sekarang ni, yang mana yang kita dapat melalui daripada ICC, daripada International Coastal Cleanup Day, under Reef Check Malaysia, Tim Selangor, Penang Green Council, dan juga Trash Hero Putrajaya lah. Itu yang data yang kita dah ada sekarang ni. So setakat ni jumlah sampah yang dikutip cuma 8,369 kilogram saja, dan juga total bahan-bahan yang dikutip sebanyak 365,826 jenis sampah. Dan saya pasti ianya berlaku sedikit pengurangan disebabkan tempoh PKP tempoh hari disebabkan itulah mungkin tidak ada orang yang keluar buang sampah dan sebagainya. Barangkali lah kan. So tahun ni walaupun tak ramai yang berserta, tapi tahun ni apa kita nampak proses auditing sampah tu lagi banyak. So kebanyakan tempat mereka walaupun dalam kumpulan kecil, mereka tumpukan kepada proses pengauditan sampah. Baik. So baik, kita nak menyentuh berkenaan auditan sampah. Saya nak tahu juga bagaimana kita membezakan kategori sampah dan sebagainya. Tapi kita akhirnya boleh berhubung dengan rakan tugas kita yang kini berada di ibu negara untuk meninjau keadaan di sana bersama dengan Eli Iskandar dan juga Hanif Miswan. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Eli? Hai. Baik, alhamdulillah. Boleh dengar saya dengan jelas? Jelas. Dengar jelas dan setakat juga ni okey insya-Allah. Alhamdulillah. Pandangan pun cantik dekat sana. Saya berada di tempat yang sangat-sangat ikonik, yang sebelum ni saya hanya melewati saja sebelum menggunakan Lebuh Raya Akleh. Dan sekarang saya nak kongsi keadaan trafik sekarang begitu sesak, dan setelah waktu puncak kan orang datang ataupun yang biasa melalui jalan ataupun Lebuh Raya Akleh ini berhadapan dengan kesesakan di waktu puncak atau tempat kerja. Tapi yang nak jadi cerita ialah ini dia pintasan Saloma yang cukup ikonik ini, yang baru saja dibuka pada Februari tahun ini, kemudian menggamit dan mencuri tumpuan ramai warga Kuala Lumpur, sama ada yang datang untuk melihat, bergambar dan sebagainya, termasuklah yang datang untuk aktiviti dia ada seperti berbasikal dengan rakan kita. Ada Miswan juga di sini. Tak habis-habis berbasikal lagi ya? Belum lagi. Tapi pagi ni agak lebih kepada santai sikit lah. Dan untuk mungkin ada satu misi lah. Misi ni Hanif dan juga Hanif pula dah. Sofia ada Fadli inspirasi daripada Rudy tadilah. Yang kita hubungi tadi. Juga seorang rakan kenalan saya di media sosial juga. Jadi itu sebab yang tadi ni pun saya mendapatkan daripada para peniaga di bawah. Okey. Tempat untuk pagi ni Ihsan. Bantu juga dan untuk kita melihat. Saya harap agar misi ni gagal. Melihat berapa banyak sampah yang boleh saya kutip sepanjang jalan di Kampung Baru ni. Tapi jangan risau, saya hanya akan berada berlegar di bawah ini sajalah. Tidak akan jauh daripada sini. Baik, dalam tempoh
antara satu lintas langsung ni dengan lintas langsung lagi satu. Diharapnya taklah penuh sebab kalau ikut lintasan Salomon ni pun bersih. Bersih. Dan kita harap budaya ni dapat diteruskan dan kita harap misi Hanif ni gagal. Betul plastik ni. Ihsan. Sofia dan Fazli ada soalan nak tanya kepada Hanif ke? Ada cabaran tertentu nak diberikan? Silakan. Okey. Silakan, Surya. Nak tanya juga sebenarnya, bila kalian melihat situasi pagi ni kan orang sibuk ke kerja dan sebagainya, ada tak ternampak mungkin karakter setengah tu yang membuang je sampah sini sana ataupun nampak semuanya masih dalam keadaan disiplin lagi? Oh, okey. Sofia tanya, adakah kita nampak sebarang aktiviti pembuangan sampah yang tidak bertanggungjawab? Setakat pagi ni tidak. Tak ada. Dan mungkin mereka pun telah mengambil dan sedia maklumlah berkaitan dengan perkara ini. Kan? Dan yang saya nampak, ada seorang individu pergi mendekati tong sampah di belakang sana, di tengah-tengah pintasan tu, di sana. Kemudian mengutip sampah-sampah yang boleh dikisar semula. Ya, itu satu yang sangat bagus. Okey, Hanif, kita tak nak boleh lepaskan saya? Tugas awak. Okey, dah bersedia, kita set off. Okey, silakan. Lagi 15 minit datang balik tengok berapa banyak sampah ya. 15 minit. Okey, baik. InsyaAllah. Cepat tu buat timer. Dua, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Okey, kita ada misal. Kita nak bercakap tentang bukan hanya binaan ikonik ini yang menghubungkan dua dunia moden di sebagai asli sana dan dunia tradisional kampung di hadapan saya ini. Kita cerita tentang alam sekitar, ya, penjagaan alam sekitar, hak alam sekitar. Kita depan dengan banjir kilat dan sebagainya dengan sungai yang melimpah akibat hujan yang lebat. Dan kita nak dapatkan dari perspektif Islam bagaimana kita melihat penjagaan alam sekitar, hak makhluk-makhluk Tuhan yang lain ini dijaga dan dipelihara. Ustaz Fadilah, silakan kita jemput di luar lokasi hari ini. Assalamualaikum. Ustaz kena sebelah sini. Sebab mic-nya sebelah kanan. Okey. Siap ya? Alhamdulillah. Pagi lagi kan. Pagi tempat yang tinggi. Betul. Sangat cantik nampak. Ya. Bila Ustazah ke tempat tinggi kan, kita jabatan di Malaysia tak bertiang Baru tak. Itu saja. Okey, baik. Bila kita bicara tentang alam sekitar kan, kita selalu komplain banjir kilat lah, kemudian keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang. Kadang-kadang kita tak sedar itu adalah hasil daripada ciptaan kita sebagai manusia. Ini macam ayat Quran saja sebenarnya, Eli. Dia dalam surah Ar-Rum ayat 41. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Maksudnya berlaku sesuatu kerosakan kan bima kasabat kerana akibat daripada aydina, tangan-tangan manusia. Dan kemudian Allah sebut kenapa macam tu kan? Allah kata la'allahu yarji'un. Mudah-mudahan kamu kembali balik kepada Allah, kembali balik membersihkan, kembali balik membina, menyempurnakan dan sebagainya. Memang Allah bagi itu supaya kita fikir. Kalau kita tak fikir, memang mesti lagi. Okey, ini satu yang sangat menarik. Kenapa kita jemput Ustazah datang ke Mari ialah kita tahu sebagai umat Islam, sebagai Muslim, penyucian dan menyucikan sebahagian daripada kehidupan Muslim. Kan? Kita nak solat pun, kita kena berwuduk. Tidak solat kita tak diterima. Ya. Tapi dalam keadaan yang kita tidak melihat kebersihan dan juga menyucikan alam sekitar ni, macam kenapa itu tidak dapat dilakukan? Padahal itulah cerminan kita sebagai Muslim. Dia lebih kepada sikap. Sebab bila Allah sebut tadi, bima kasabat aydina, itu maksudnya tangan manusia itu sendiri. So memang kita daripada sikap, daripada contohlah kalau dekat rumah. Adakah kita pantau anak-anak kita, keluarga kita menggunakan tandas kan? Dan di situ yang dibawa keluar. Kita tak boleh nak salahkan sekolah sebab sekolah cuma 20% saja. Kan? Tapi kalau kita tengok juga tandas-tandas di sekolah, kita maaflah sebut kan, kita faham lah ya. Jadi maksudnya sikap dan juga budaya yang ada di dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Okay, ini kembali balik kepada tanggungjawab individu dan juga kekeluargaan. Ustazah, itulah kita ada sikap. Tapi pada masa kita yang menganjurkan kebersihan dan penjagaan kebersihan, apa yang barangkali daripada pengamatan Ustazah kan? Kadang-kadang bila kalau kita pergi ke tempat ibadah, kita pun masjid Rasulullah pun, tempat paling dibimbangi tahap kebersihannya ialah di tandas. Walhal ini kita agama kita yang menganjurkan kebersihan. Bagaimana lah selain daripada kita bercakap tentang sikap, apa barangkali contoh daripada Rasulullah yang boleh kita
panjangkan supaya kita faham ini memang boleh dilakukan dan sebahagian daripada kehidupan kita. Ya, kalau kita petik contoh Nabi je, dia memang sangat-sangat dekat di hati kita. Ya. Sebab antara perkara yang mengakibatkan nyawa kita, contohnya lah kan, saat paling penting dalam peperangan. Dia antara nyawa, antara hidup dan mati. Antara maruah dan juga pembangunan agama dan sebagainya. Waktu peperangan itu, antara syarat yang paling tinggi adalah jangan gunakan cukup. Itu dalam peperangan tu. Itu dah sangat mendesak tu. Hidup dan mati. Sangat penting. Ya, betul. Jadi dalam keadaan ini kembali balik kepada keimanan kita lah. Dan jadi elok kita buat ini untuk kalau kita buang sampah itu untuk hati kita ataupun ikut kepada Allah. Mana satu panduan kita. Kalau kita ikut kerana Allah, insya-Allah kita akan kembali baliklah Allah memandang kita. Sisi Allah. Macam ihsan tadi. Tadi Nina Hanif tu kan, ihsan itu besar sangat kan. Jadi ihsan juga sama-sama besar dalam hati kita supaya kita melihat bahawa kita perlukan alam ini untuk terus hidup. Ya, betul. Itulah menyikapi kebersihan di tempat awam yang jadi sebab kita barangkali di rumah kita bersih. Sebab kita tahu rumah. Tapi Baik, kita akan masih bersama dengan Ali dan juga tugas kita sebenarnya lagi. Pastinya kita akan mendalami juga berbalik semula kepada cara untuk kita menaikkan cara untuk kita menjaga tanggungjawab terhadap alam sekitar. Disebutkan tadi Encik Faizal, pengauditan sampah ni sangat penting kerana kita mengenal pasti apakah jenis sampah berdasarkan kawasan-kawasan tertentu di negara kita. Kongsikan sikit. So macam kenapa decision kami tumpukan kepada pengauditen sampah sebab kita nak tahu jenis-jenis sampah mengikut kawasan. Sebab kalau kita tengok kawasan bandar dan luar bandar, dari segi pengurusan bandar sampah adalah teratur. So kalau di contohnya di Putrajaya. Di Putrajaya ada Trash Hero Putrajaya, mereka kutip sebanyak dalam 10,000 jenis putung rokok saja. Tapi kalau sampah plastik tu tak banyak. So sama juga dengan KL. KL mereka dalam masa 2 jam je plogging daripada Bukit Bintang sampailah ke GMBB, mereka kutip sebanyak 8,000 jenis putung rokok. So kalau di satu Malaysia pengauditan sampah ni putung rokok je dalam 121,753 jenis. Itu kalau ikut satu jenis je. Tapi plastik pakai buang masih paling banyak lagi. Kalau gabungan semua jenis plastik pakai buang, pengauditan sampah ni satu Malaysia dalam 250,000. So masih banyak lagi. So the idea kalau kita nak buat audit sampah ni adalah untuk tahu kalau kita nak apply solution di mana-mana tempat, kita kena tahu apa itu jenis sampah yang selalu dibuang. So apakah kekurangan dari situ? So mungkin di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya mungkin kekurangannya adalah infrastruktur kan untuk program untuk buang atau kempen kesedaran tentang putung rokok ni. Kebanyakannya orang tak tahu putung rokok adalah plastik juga. Oh ya. Ya. Bukan biodegradable Putung rokok tu adalah plastik. So that's why so semua ingat that's why dia campak saja. Tapi dari situ kita nak bagikan sedikit education. So lagi banyak kita buat audit sampah ni, lagi banyak kita tahu apa jenis sampah, lagi banyak kita boleh nak educatekan kepada rakyat-rakyat sampah ni adalah kita semula atau tidak semula. Baik, kita tahu bahawa program untuk World Cleaning Day ni sebenarnya dimulakan tahun 2008 sebenarnya di Estonia. Di Malaysia ni mungkin mereka rasa macam rupanya ada juga dekat Malaysia ni. Malaysia pun mengambil bahagian juga dalam program ni. Betul, Cik Rudi? Di Malaysia World Clean Up Day kita telah mulakan daripada 2018. Daripada 2018, 2019 dan juga tahun ni lah 2022. Ini tahun ketiga kita. Tapi antara clean up yang paling lama dilakukan adalah under International Coastal Clean Up Day, ICC, yang di mana bawah kelolaan Reef Check Malaysia. ICC di Malaysia sudah lebih daripada 20 tahun. Cuma kenapa kita gabungkan ICC dan World Clean Up Day sebagai satu unit di mana Impact Ocean dengan Reef Check kita sama-sama bergabung kerana Reef Check sudah ada koordinasi di semua pantai-pantai dan pulau-pulau di Malaysia. Apa yang kita nak
extendkan program ni ada kepada pembersihan sungai, pembersihan bandar, komuniti, itu ada World Clean Up Day. Okey, itu meluaskan lagi kawasan pembersihan tu. Baik, Cik Faizal, kita melihat antara angka ataupun jumlah sampah yang telah pun dikutip setakat ini. Yang pastinya kami harapkan agar boleh memberikan sedikit sebanyak kesedaran kepada orang ramai. Apa yang boleh Cik Faizal kongsikan bersama kita? Dia apa yang kita nak tengok adalah semua kesedaran ni ada tanggungjawab kita ya. Sampah-sampah ni semua benda-benda yang kita boleh kawal dan kita boleh buang. Plastik botol, putung rokok, plastik bag. Banyak-banyak juga plastik pakai buang ni, single use plastik ni kita boleh refuse. Ya. So ini yang kita tolak ya, untuk guna semula. Macam pakai baliklah beg guna semula, bawa botol air sendiri untuk refill kan. Itu antara yang kita nak sarankan. Kita dah charge 20 sen untuk plastik pun masih banyak. Yes. Kan? Charge 20 sen tu kira tak efek pun sebab orang bayar juga. Tapi ini yang kita nak nak sedarkan. Sebab sampah ni at the end of the day mana perginya, tempat ke sampah, ke sungai kita, ke laut kita, dan juga end up kalau ke laut dengan ke sungai end up masuk dalam ikan, kita makan juga. Betul. Kan balik-balik pun datang balik kat kita. Dalam senarai itu putung rokok yang paling banyak sekali yang dijumpai. Okey, baik, mungkin Cik Rudi, Cik Faizal boleh kongsikan harapan tentang program kita ni. Harapan saya untuk World Clean Up ni tiap-tiap tahun kita lagi ramai ya. Sebab macam di seluruh dunia antara usaha yang untuk World Clean Up ni adalah 5% rakyat untuk keluar. Ya, di Malaysia kita masih belum sampai lagi that level lah. Kalau kita tengok rakan kita di Indonesia, tahun lepas saja mereka berjaya 9.5 juta rakyat dalam masa satu hari. So kita nak lagi banyak orang keluar untuk World Clean Up Day. Tapi apa yang kita nak adalah banyaknya gabungan data ya. Sebab untuk kita nak tahu bagaimana kita selesaikan masa isu sampah ni atau littering problem kat Malaysia ni, kita kena tahu mapping waste profile di satu Malaysia. Kalau di Perlis apa jenis sampah yang paling banyak. Bagaimana program di Perlis boleh dibuat. Kalau di Putrajaya apa program yang patut dibuat. Itu antara usaha-usaha di Impactlution, kami tengah kumpulkan data. That's why kita lancarkan program 10 Minute Clean Up Challenge ni supaya berterusan. Betul. Kalau kita nak merencanakan cara untuk membersihkan negara kita ni memang akan berterusan. Jadi apa kata kita semua, anda yang menonton sekarang ini, ambil inisiatif, buang sampah tu lebih bertanggungjawab. Kalau tak tong sampah, simpan sampah tu sampai balik rumah. Jangan kita buang merata kan. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal Abdul Rani sudi meluangkan masa untuk berkongsikan kita antara data-data yang sukar diperolehi. Jadi kita dah tahu dah sebenarnya sampah yang paling banyak dijumpai yang telah pun mereka kutip adalah puntung rokok ya. Dan saya rasa kalau kita nak bercerita berkenaan dengan kempen kesedaran ni, sebenarnya tak perlu untuk kita cakap lagi lah kempen apa semua ni, mereka dah cakna, dah tahu dah kan. Yang paling penting sebenarnya seperti mana Cik Faizal katakan tadi, kita nak tahu solusinya bagaimana. Terima kasih Cik Faizal. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti insya-Allah kita akan hubungi semula Ellie sebab sedikit gangguan teknikal tadi. Waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terima kasih masih setia bersama kami di Malaysia hari ini, dan pastinya kita masih sedang menghubungi rakan tugas kita. Pastinya tengah membersihkan kot. Kan, dia sibuk tu. Tapi kadang-kadang kita ada misi. Misi ingin berjaya. Tapi Hanif kata misi tak nak berjaya. Hari ini misi dia tak nak berjaya. Dia tak nak penuhkan beg plastik tu kan. Jadi kepada anda semua yang mungkin baru saja melihat Malaysia hari ini, mungkin anda ketinggalan sebenarnya. Seperti tadi kita bersama dengan Ellie dan juga Hanif. Hanif hari ini ada satu cabaran. Ellie bagi. Ellie kata hari ini Mesyai, Hanif kena bawa basikal. Jauh tu dia berkelang naik basikal. Dah lah penat. Berkelang Contohlah, tak tahulah kan. Mungkin dia naik kereta dan sebagainya. Okey, jadi Hanif diberikan beg plastik hitam. Jadi tugasan Hanif adalah untuk mencari sampah di persekitaran Saloma Link lah. Pitasan Saloma di bahagian di Masjid Jamek dan sebagainya. Ini ada, kita dapat saksikan di visual di belakang ini Pitasan Saloma. Jadi kalau kita lihat daripada
visualnya tadi, keadaan di lantai, persekitaran memang tak nampaklah sampah-sampah kan. Tapi kita tak tahu puntung rokok tu, sekecil-kecil puntung rokok tu kita tak perasan, kadang kita terpijak dan sebagainya. Itulah pentingnya tanggungjawab tu. Nampak apa-apa sampah yang ada dekat depan kita ni, ambil, buang dalam sampah ataupun simpan dululah. Betul, sekurang-kurangnya simpan. Kita lupa tahu sampah ni kan, kalau kita biar kat situ dia takkan lupus dengan sendirinya. Plastik kan berapa ratus tahun baru kita lupuskan. Jadi ambil tanggungjawab ini. Kita akan bersama dengan Eli Iskandar untuk memberikan kita perkongsian yang seterusnya. Eli Iskandar, apa khabar? Silakan. Dah tahu dia baik sihat. Mana Eli? Baik. Kita Eli. Sekali lagi bersama dengan Eli dan kita perhatikan Eli masih lagi bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Jadi mungkin Eli boleh sambung semulalah perbincangan tadi. Silakan Eli. Silakan Eli. Okey. Terima kasih rakan-rakan di studio. Kita kembali berdepan dengan latar belakang yang cukup cantik ni. Kita Ustazah Saloma dan bersama Ustazah Isfadiah kembali. Tadi ada sedikit proses teknikal. Tak dengar situ Ustazah kan? Okey, berbalik kepada soalan yang saya ajukan tadi tentang macam kita sebagai Muslim, saya menjaga kebersihan rumah saya bersih, tandas rumah saya bersih. Tapi di luar, bagi saya itu bukan kerja saya. Dah ada orang ditugaskan dan dibayar gaji untuk bersihkan kawasan. Jadi bagaimana? Di mentaliti. Saya memang suka. Bila Eli cakap macam ni sebab dia berkaitan dengan mentaliti kita. Mentaliti yang saya nak namakan mentaliti tangan di bawah. Maksudnya, kita akan kata, ini orang lain buatlah, orang lain bukan kerja aku. Kalau tangan di atas, dia kata dia akan fikir, macam mana saya boleh lakukan sesuatu untuk ubah keadaan. Itu tangan di atas. Di tangan di bawah ni, dia akan rasa merungut, mengeluh, tak puas hati, tunggu orang suruh kan. Dan hatta kalau kita buat ada penguatkuasaan Eli, ada pemantauan, ada security yang jaga pun, contohnya lah kan, sampai bila kita nak bela masyarakat kita macam tu kan. So kalau tak ada security, kalau tak ada pemantauan, tak ada penguatkuasaan, yang kesedaran dalam diri itu tidak akan berlaku. So kita tak nak macam tu. Kita nak masyarakat kita adalah insan yang lebih proaktif. Dia nampak dan dia tahu bahawa itu adalah tanggungjawab dia. Dia tahu di tanah ini adalah tempat tumpah darah dia dan juga tempat dia membesar dan dia mendapatkan sesuatu kelebihan. Dan tanda dia syukur adalah dengan menjaga segala yang ada di atas muka bumi dengan baik kan. Tapi hujah yang dibalas ni pula ialah saya memberi ruang dan peluang kepada orang untuk ada kerja. Kan? Jadi kalau saya kutip sampah, mereka tidak ada kerja, jadi mereka senang-senanglah dapat gaji tanpa bekerja. Jadi bagaimana kita dapat berhujah tentang hujah itu? Yang ini saya suka dengan kata-kata ataupun falsafah pegangan orang Jepun. Dia kata ini adalah waste ataupun saya kata saya punya bekas. Kita saya takkan saya malu aib pada saya kalau saya minta orang lain membersihkan sisa saya. Jadi dia nampak benda itu datang daripada diri dia. Jadi kalau ialah bekas air minum, dia beli dekat tepi jalan, kemudian dia letak dekat ujung kat tepi, straw minum, buang saja. Tisu yang dia pakai pun buang saja. Emas yang dia pakai pun main buang saja kan. Jadi itu adalah sisa-sisa kita. Kita harus rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu juga sebahagian daripada iman. Jadi malu kalau orang membersihkan sisa-sisa. Kena ada perasaan tu. Baik, kena ada perasaan tu ya. Sebab kadang-kadang kita tahu botol yang kita minum tu milik kita. Kemudian kita lemparkan begitu saja dan kita kata itu tanggungjawab orang lain. Sepatutnya itu tanggungjawab kita juga. Itu aib tu sebenarnya tu ya. Betul tak? Bercakap tentang perspektif Islam. Itu menarik tentang trivia lah. Kita kongsikan tentang pitasan ni. Arkitek ni sangat hebat kan. Yang kita maklumkan lantai ni disusun mengikut arah kiblat. Arah kiblat. Kalau saya berdiri ni, kita duduk di bawah ni. Arah kiblat lah. Jadi sangat indah, sangat cantik. Maksudnya dalam perjalanan hidup kita pun, kita harus sentiasa mengetahui hala tuju destinasi hidup kita. Betul. Tujuan kita purpose of our life. Tujuan hidup kita untuk apa. Yang belakang kita ni, Eli, adalah kubur kan? Jadi maksudnya belakang hujung sana. Tanah kuburan Jalan Ampang. Yang ikonik juga. Dan selarilah kiranya lantai ini. Susunannya mengikut arah kiblat. Sangat-sangat menarik. Ustazah, terima kasih banyak-banyak bersama kami. Kita bersama our safe dan juga bersih. Amanah tu. Kan? Terima kasih Ustazah Isfadiah. Silakan.
Okey, kita bercakap tentang penjagaan alam sekitar ni dan macam-macam tanggungjawab sebenarnya. Bukan hanya membuang sampah merata-rata tetapi juga membazir makanan. Membazir makanan juga satu yang dilarang oleh Islam sebab kita tahu makanan sekarang ni kita makan dan kadang-kadang kita rasa macam kalau tak habis tu kalau kita habis tu macam kita macam pelahap. Jadi kita tak habiskan makanan. Kemudian makanan itu bukan disimpan tetapi dibuang saja. Jadi kita bercakap tentang kelestarian alam sekitar ni, sustainability of the environment. Macam-macam perkara kita boleh buat selain daripada membuang sampah. Tidak membazirkan makanan juga satu yang sangat-sangat penting. Okey, untuk itu kami dah nak jemput seorang lagi tetamu. Beliau ni sangat bagus. Kerjanya sebagai arkitek, saya rasa kalau dia tengok bangunan ni memang dia akan teruja dan mendapat inspirasi. Tapi satu lagi inspirasi yang beliau berjaya laksanakan adalah inspirasi untuk melihat bumi ini terutamanya makanan tidak dibazirkan. Saya nak bersama dengan Alvin dari What a Waste. Selamat pagi Alvin. Apa khabar? Mari dekat sikit Alvin. Alvin, terima kasih banyak-banyak sudi datang walaupun dijemput di saat-saat akhir. Okey, Alvin buat satu projek mendapatkan makanan ataupun makanan berlebihan dari tempat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Ya, nak cerita sikit lebih lanjut, silakan. Okey, pada permulaan What a Waste, organisasi What a Waste ni ditubuhkan pada tahun 2018. Objektif utama What a Waste selama ini adalah untuk menyelamatkan makanan lebihan. Okey. Kalau di Malaysia ni jumlah makanan kita dari segi pelbagai makanan yang kita ada banyak sangat. Tetapi lagi banyak pilihan makanan, lagi banyak pembaziran kerana mata kita ni senang sangat. Kan nampak je makanan semua nak cuba. Lepas order tapi bukan semua yang habiskan. Nah, untuk kita ubah pandangan kepada Petronas Twin Tower ni. Bayangkan setiap 14 hari jumlah makanan yang kita semua buang, bazir, yang masih boleh makan dapat memenuhi kedua-dua Petronas Twin Tower kami ni setiap 14 hari. Dalam tempoh 2 minggu boleh memenuhi bangunan kembar ni. Maknanya seminggu satu menara. Wow. Bayangkan dalam jangka masa yang panjang. Jadi yang konsep kaedah yang kita implement dekat organisasi kami dari A sampai Z ke semua makanan yang kita selamatkan. Asalnya kita bermula di majlis perkahwinan kerana majlis perkahwinan yang antara yang paling banyak pembaziran makanan. Jadi ke semua makanan kebiasaan yang kita selamatkan terus kita hantarkan kepada golongan yang diperlukan. Kebanyakan mereka daripada golongan B40 lah. Pertama. Kedua, kita tak begitu setuju dengan cara pengagihan makanan yang konvensional. Di mana makanan yang diselamatkan diletak di gudang pula. Dibekukan semula. Yang ni makanan yang telah dimasak. Jadi yang kita tekankan, kerana kita kenal sangat dengan komuniti-komuniti kami, jadi dengan serta-merta makanan yang diselamatkan akan terus diagihkan kepada komuniti yang terdekat. Maksudnya tak perlu dibekukan, kemudian dipanaskan kembali. Tak perlu. Dipack kan, kemudian terus dihantar. Terus. Okey. Dan yang saya nak tekankan juga bekas makanan. Bekas makanan yang organisasi kami gunakan untuk menyelamatkan makanan. Yang ni pun diselamatkan. Okey. Penggunaan plastik. Kita semua sedia tahu, terutamanya dalam masa PKP ini, semua orang ada di rumah. Semua bungkus makanan. Bayangkan seluruh Malaysia amalan ni di sepanjang tempoh ini. Penggunaan plastik naik mendadak. Jadi dalam masa beberapa bulan ini juga, kami di laman FB kami, whatawaste.my, kami ada menyelamatkan bekas makanan yang telah digunakan sekali, 2 kali. Okey. Jadi hampir setiap hari orang awam akan hantar pula bekas makanan plastik ni, siap dicuci. Kami hantar ke tempat kami di Subang Jaya. Kami cuci balik dan kita gunakan bekas-bekas ni untuk makanan kita lah yang kami selamatkan lah. Lepas kita hantar makanan ke komuniti kami, bagi mereka yang sudah fasih dengan cara dan kaedah kami, kami tak benarkan diorang untuk buang. Diorang akan basuh, kumpulkan dan kami ambil balik daripada mereka dan teruskan penggunaan kami. Maksudnya selagi boleh digunakan, selagi tak rosak, boleh dikembalikan dia digunakan. Ya, betul. Kita kena faham
Malaysia baru-baru ini kita antara di Asia, Malaysia antara negara yang tertinggi dari segi penggunaan plastik. Ini dah menjadi tahap yang kritikal. Bagi kami, konsep kepercayaan kami, kalau kita boleh mencegah, kalau kita boleh prevent, dia lagi baik daripada mengubati. Betul. Prevention is better than cure. Jadi, mana yang mungkin sebaik yang boleh dengan sedaya upaya kami, kalau boleh diselamatkan, kami akan cuba pergi selamatkan. Okey, baik. Alvin, berbalik kepada cerita tentang makanan yang berlebihan itu kan, berapa tempoh masa sebelum dia sampai kepada golongan yang memerlukan ini? Okey. Now, pertama sekali, kita kena faham bagaimana makanan ni yang telah dimasak boleh ada keracunan. Saya balik kepada latar belakang saya. Kami kami organisasi yang pertama yang membawa aktiviti menyelamatkan makanan lebihan ke tahap yang profesional. Di mana dalam masa siap saja makanan dimasak, mereka, para pendema kami akan faham dengan syarat-syarat kami lah. Makanan mesti ditetapkan suhu kepanasan. Tetap sebaik sebelum kita sampai. Bila kita sampai, kita ambil peluang dari warmer. Siap dengan PPE semualah. Terus ambil kurang daripada, kami beri masa kurang daripada 1 jam. Dari masa sampai ke tempat untuk rescue sampai ke tempat pengagihan. Kedua, kaedah ini juga membolehkan kami untuk mengurangkan perjalanan kami. Kerana setiap kilometer yang kita jalan, ada juga implikasi dia. Dari segi carbon monoxide yang dikeluarkan oleh kereta yang kita gunakan, adalah. Maksudnya semua, every detail count. Dari segi berat juga. Dari segi berat, berat makanan. Nah, kebiasaan salah satu daripada SOP kami bila kami menyelamatkan makanan, kami akan terus ambil berat makanan. Now, setiap 4 bulan kita akan buat internal audit lah. Dalam andai kata dalam 4 bulan yang pertama, tahun 2020, jumlah berat makanan yang telah diselamatkan mungkin 3,000 kg. Finally, kita dapat tahulah berapa jumlah methane gas yang paling memudaratkan persekitaran sudah dapat di-avoid lah dari tapak pelupusan tampakan. Maksudnya begitu teliti sekali. Bermakna bukan hanya pembazir makanan dan elakkan, jejak karbon pun nak dikurangkan. Penting sangat hebat. Ada boleh layari di laman Facebook What a Waste, Malaysia number 1 anti-food waste app ini, dan barangkali boleh juga menjadi sukarelawan. Boleh. Elvin, terima kasih banyak-banyak. Saya suka apa yang Elvin lakukan ini. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan tugas anda. Terima kasih banyak, Elvin. Okey, silakan Elvin. Baik, kita dah berada di penghujung lintas langsung ni dan rakan saya dah kembali. Ini Miswan, nampaknya misi gagal ke macam mana ni? Sepada berjaya dan sepada gagal. Okey. Tidak terlampau banyak sampah yang jadi dikumpulkan sebab saya kira oleh kerana cuaca, kemudian mungkin ramai yang mengambil kesempatan untuk terus membersihkan kawasan rumah, kawasan persekitaran kan. Tapi bagi saya bernafas. Baik. Tapi ada satu penemuan yang mengecewakan tapi tidak mengejutkan lah. Baik. Iaitu pelitup muka ni. Oh, ini awak kutip? Saya kutip sepanjang jalan ni lah. Punya 5 km saya berpusing di sini. Oh, radius 5 km? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey. Maksudnya ada yang masih baru, ada yang dah macam lama dibiarkan, dah foto-foto gini kan. Ini yang kita tak nak lah sebenarnya. Ya, betul. Tidak, bukan perkara yang baru lah. Tapi menyedihkan jugalah. Okey. Baik, ini antara penemuan dalam tempoh masa setengah jam lah. Menjelajah kawasan ini. Tapi kita bukan nak menampakkan sisi negatif rakyat Malaysia walaupun sebagainya. Kita nak beritahu kadang-kadang kita teralpa dengan situasi macam ni kan. Jadi sampah tu berapa kilo kalau timbang ni? Ini tak sampai sekilo ni. Kebanyakannya apa di dalam? Plastik, ada bekas minuman. Kita jangan pegang lah kalau jangan pegang lah. Tapi ada di dalam ni saja lah. Yang mungkin terlepas pandang atau tidak diindahkan lah. Betul. Dan boleh dikipas semula sebenarnya. Okey.
Terima kasih banyak Hanif kerana sudi bersama dengan kami. Semoga ini menjadi inspirasi kepada yang lain juga untuk sama-sama melakukan tugas ini dan menjaga alam sekitar kita. Bagus Hanif, bagus. Okey, kita kembali ke studio dan nak berkongsi ini antara pandangan orang ramai apabila berlakunya banjir di sekitar Kuala Lumpur ni, banjir kilat ni, bagaimana mereka berhadapan dengan situasi ini dan perancangan mereka. Saksikan. Morning. Hari itu memang luar biasa juga. Sebelum itu berlaku juga. Tapi tidaklah seperti macam yang berlaku hari itu. Tapi hari itu memang boleh dikatakan serius jugalah. Jadi sekitar Lembah Ampang, Jalan Melaka, persediaan macam pejabat ni memang sudah buat persediaan. Buat persediaan awal. Kita tahu air itu akan naik ataupun tidak. Jadi alhamdulillah lah pejabat ni belum lagi air itu masuk sampai ke dalam. Kalau banjir memang tak boleh gerak dah sebab banjir dia tinggi. So nak selamat cuma motor nak pakai tempat tinggi je lah. Saya rasa kat sini dia patut betulkan balik pengaliran air semua sebab memang stesen LRT sebelah ni semua kawasan bandar. Semua akan pergi stesen ni. So bila sangkut semua orang sangkut. Sebelum ni memanglah selalu berlaku banjir kat sini tapi tak adalah seteruk macam yang minggu lepas tu. Sampaikan motor semua dah tenggelam lah. And then memang macam harapan kita orang ni supaya pihak berwajib dapat perbaikilah keadaan ni kan sebab memang terjejas habis lah. Macam sekarang ni pun kalau hujan sekarang ni pun memang kena tutup lah. Memang berjaga-jaga takut benda tu terjadi lagi. Kalau berlaku lagi banjir probably kita orang akan load semua barang letak kat atas ni. Lepas tu kira tak nak ada apa-apa electrical appliances kat bawah. So just letak atas tutup lepas tu larilah. Macam evacuate lah. Air memang sangat tinggi lah dalam paras dada saya. And then kebanyakan tempat-tempat kat sini semua habis, semua dah tenggelam. Lori, kereta semua dah tak boleh gerak. And then orang-orang yang dekat Bank Muamalat, bank-bank yang dekat dengan sini semua pun semua tersekat lah, tak boleh nak keluar dari sini. Kita sebagai penjaga sebenarnya agak susah sebab yelah kita kat sini cari pendapatan kan. So bila datang banjir apa semua, orang semua pun tak ada. So agak susah lah. Itulah kegusaran orang ramai. Kita risau sebenarnya dan lagi nak musim hujan. Jadi ayuhlah kita mulakan usaha kita sendiri, kita angkat segala sampah yang kita nampak tu supaya kita takkan berdepan lagi dengan situasi itu sedari nanti insya-Allah. Ya, itu yang kita risaukan kalau kita ni berada dekat bandara Kuala Lumpur ni, kalau hujan lebat, ibuk petir dan sebagainya, lebih daripada 1 jam kita risau. Oh ini mesti takut ada banjir dan sebagainya. Dan ini peringatan untuk anda semua kalau lah ada di antara anda yang mungkin mengalami banjir, kereta tersebut kan ditenggelami banjir. Ini peringatan untuk anda semua untuk menjaga kereta, jangan sesekali anda terus menghidupkan enjin anda dan kalau boleh sebelum berlakunya banjir itu kita kena cabut bateri terlebih dahulu. Dan apabila berlakunya banjir jangan kita cuba start enjin dulu, kita kena buang air dulu di dalam segala sistem yang ada di dalam enjin kereta dulu, barulah kita boleh mulakan start enjin kereta kita. Baik. Terima kasih peringatan tu untuk semua juga. Kita akan berehat seketika kan. Lepas ni Fazli kita akan bersama dengan artis kita yang bernama Aina Abdul. Masih pedih rasa itu, kau biarkan ku menunggu. Apakah aku buta, tak bisa untuk membaca hatimu. Ku yakin pasti kau merasa sesuatu dalam hatimu. Berikan ku jawaban itu. Apa kau perlu aku seperti aku perlukanmu? Jadilah namaku sekuat hatimu, karena hanya suaramu yang
seperti aku perlukan jeritlah namaku sekuat hatimu karena hanya suaramu hidupkan hatiku. Selamat pagi. Sihat Aina? Sihat alhamdulillah. Wow. Ketika menyanyikan lagu ketika menyanyikan lagu Maybe ni dalam keadaan yang sihat lah. Sihat boleh lah. Gangguan suara tak ada lah. Sedikit lah. Oh sedikit lah. Dengar ada serak sikit lah itu. Tanya sihat kita sihat kan. Okey baik Aina. Lagu tadi bertajuk Maybe. Ya saya. Ataupun nama klip-klip Maybe Aina keluarkan 2 buah lagu. Tetapi dalam MV ini ada 2 buah lagu. Nak tahu tu macam mana tu. Ada setengah orang tu nyanyi kan. Biasa satu lagu lah kan. Ni macam mana ni boleh menghasilkan lain daripada yang lain ni? Idea ni sebenarnya adalah Maybe ini diri Aina yang dulu. Dan klip-klip ini transition ke klip-klip ni adalah seorang wanita tu bila dia dah move on. So dia menjadi someone yang dia tahu itu adalah diri dia yang lebih kuat. So sebab tu Aina combinekan 2 lagu ni dalam satu MV because kalau Aina releasekan dia separate, Aina rasa story tu impact dia tak sampai. Ya, tak sama. Apakah orang kata maksud ataupun signifikasi kedua-dua lagu ini bagi Aina sendiri? Bagi Aina, kedua-dua buah lagu ni one of the biggest blessing untuk Aina this year because mentally and physically benda ni macam it tells me that Aina Abdul is actually trying to evolve dan 2 buah lagu ni yes, hadiah untuk peminat saya tetapi juga hadiah untuk diri Aina sendiri and tap on my shoulder that hey, let's try something different, you know, this 2020 and honestly selepas release 2 buah lagu ni Aina rasa macam separuh pada beban yang mengganggu Aina tu dah lepas. You're doing great, Aina. Thank you. We're so proud of you. Aina yang dah tinggi dia pun tetap rasa macam nak evolve lagi. Apa alasan kita tak nak evolve ni kan? Betul tak? Betul. Cakap pasal different tu, saya perhatikan dalam ramai-ramai artis, Aina merupakan salah seorang daripada artis yang suka bereksperimentasi. Bukan sahaja dari segi pemakaiannya, kita lihat video klip tadi pun dah nampak tak? Dia boleh tertongging. Terbaring. Dengan kerusi pun semua ni kan. Jadi saya lihat kat situ fashionnya pun lain daripada yang lain. Jadi bagaimana? Adakah ini merupakan strategi Aina sendiri bereksperimentasi dengan lagu dan juga fashion ni? Aina, kalau tengok melalui lagu ni, desain baju tu menggambarkan seorang wanita yang sakit. So dia struggle dan kalau kita nampak ropol-ropol tu, memang designer ini dia punya design dia memang menggambarkan sesuai dengan apa yang Aina rasa ketika itu. And definitely Aina ada team yang very small team, tapi team itu adalah yang adalah tulang belakang segalanya yang anda lihat sekarang ni. If not because of my stylist, makeup artist, tak adalah keluar look ni. Abang sampai lah Aina. Ekspresi Aina pun macam betul-betul sakit-sakit sangat. Kita ucapkan all the best kepada Aina. Thank you. Kita happy, bangga melihat kejayaan Aina. Aina, apa yang Aina nak tetapkan untuk diri sendiri dah masuk September, nak masuk 2021 ni kan? Apakah perancangan seterusnya? Perancangan sebenarnya Aina nak keluarkan sebanyak lagu yang Aina boleh dalam masa terdekat ni. So Aina baru saja rilis 2 buah lagu ni. Dalam tahun ni Aina akan rilis lagi beberapa buah lagu. Dan next year banyak lagi plan yang Aina nak buat. Banyak lagi story yang Aina nak ketengahkan. Bukan sahaja pasal percintaan, but also about human issues. Sebab Aina suka bercakap mengenai benda yang Aina tahu wujud berlaku kat dunia ni. So I really hope yang Aina
diberikan peluang dan rezeki untuk tell a lot about my story. Aina ni memang keep it real kan? Thank you. Penuh inspirasi lah sebenarnya. Dan saya pasti peminat Aina Abdul pun ternanti-nantikan kemunculan Aina Abdul. Nanti nak muncul Immortal Songs, bagaimana persediaannya? Alhamdulillah, this week adalah minggu saya. So saya sebenarnya tengah kumpul tenaga sebab saya jenis yang jenis yang kalau bertanding saya sangat-sangat kompetitif. Jadi saya fokus nak menang. InsyaAllah. Okey. Baik, saya rasa tak mustahil boleh menang kan. Jaga-jaga semua. Jaga-jaga semua saing-saingan Abdul ni. Kita ucapkan all the best ya. Semoga semua berjaya ya, bukan saja dalam pertandingan, malahan dalam arena industri brand kita ya. Thank you so much. Jadi Aina Abdul akan tinggalkan kita sebentar lagi dengan lagunya yang bertiup semalam ya. Jadi kita bersama dengan Aina Abdul dan kita telah pun sampai ke penghujungnya. Jadi apa yang kita bawakan pada hari ini berkaitan dengan pembersihan alam sekitar ni, kita harus tahu juga, dan kalau boleh tu atau banyak-banyak sampah yang kita kutip tu, kalau boleh tu kita berkitas mula plastik ke botol ke logam dan sebagainya. Ya, yang pasti hari esoknya kita akan bawakan juga topik yang sangat menarik, iaitu disiplin konvoi berbasikal. Disiplin konvoi berbasikal. Yang berbasikal ni kena berdisiplin juga. Ya. Sama juga untuk kita semua berdisiplin segala apa kita lakukan, apa yang kita buat tu mempunyai implikasi, kita ingat. Terima kasih meluangkan masa bersama kita. Kita akan kembali esok dengan banyak lagi pengisian yang menarik. Betul, kita tinggalkan anda pada pagi ni bersama dengan Aina Abdul dengan lagunya Semalam. Okey, Assalamualaikum. Bye. Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak dipeduli. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan 1000 jalan ungu. Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak disayangi. Terus engkau pergi, biar ku sendiri, hilang sepi tak berbunyi. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau